Bila kita dah mula hijrah, jangan pernah rasa risau dengan segala perkara yang bakal berlaku untuk kita dan atas kita, consequences kebarangkalian yang boleh berlaku. Kita nak hijrah jadi baik, of course lah, hijrah mesti baik. Kalau takat hijrah tak mau baik, itu bukan hijrah. Kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi dalam kitab qamusnya Al-Misbahul Munif fis Sabir, hijrah tu ada 4 benda. Yang pertama at-tarku, iaitu meninggalkan. Segala benda yang kita sebut tentang meninggalkan ini, satu, kalau dalam bab proses hijrah, Nabi meninggalkan Mekah yang penuh dengan kefasadan, penuh dengan kejahilian yang melampau, penentangan terhadap dakwah. Maka sebab itulah antara sebab hijrah tu berlaku dan Nabi meninggalkan Mekah. Sebab Nabi juga sebut ketika malam 27 Safar di utara Mekah, Nabi sampai di satu tempat nama Juhfah. Nabi kata, wahai Mekah, kalaulah bukan kerana orang Mekah, kalau bukanlah kerana orang-orang engkau menghalau aku keluar pada Mekah, nescaya aku tidak akan meninggalkan kau wahai Mekah. Nabi suka untuk duduk di Mekah, tapi disebabkan tentangan yang berlaku itu, Allah Ta'ala makbulkan permohonan dan juga permintaan Nabi, maka diperintahkan Nabi untuk hijrah. Sebab itu yang pertama kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, hijrah itu mesti at-tarku, meninggalkan segala benda kenikmatan, kemaksiatan perlu ditinggalkan untuk berusaha menjadi orang yang baik. Yang keduanya adalah al-i'rad. Al-i'rad maksud dia berpaling. Jangan pernah duk patah balik tengok benda-benda yang membuatkan kita berat untuk menjalankan ketaatan. Daripada sisi hidup kita, dia adalah benda-benda yang mangkak kita duk buat, dan kita nak tinggalkan benda-benda mangkak ni susah, sebab kita selalu duk tengok. Sebab tu antara benda yang disebutkan tentang dosa, mengingat dosa juga merupakan zanab, merupakan bekas-bekas dosa. Daripada kita adalah, setiap daripada kita adalah dia punya folder dosa dalam diri tu. Jangan pernah kita duk teringat-ingat tentang dosa, sebab mengingat-ingat akan dosa itu adalah satu kejelekan. Sebab kita duk terngiang dengan nilai dosa tersebut. Sebab tu kena al-i'rad, kena berpaling. Teruskan berpaling, jangan risau. Yang ketiga kata Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, memang dia meninggalkan cawan tu. Syekh Ahmad Al-Fayumi dia kata yang ketiganya adalah al-man'u, kena kenal perkara apa yang menghalang kita daripada terus berhijrah. Sebab hijrah ni jalan dia adalah jalan menuju kepada Allah. So dia punya ranjau dia memang tak ranjau ya. Ranjau dia memang dahsyat, dugaan, cabaran. Sebab tu bila dalam perjalanan hijrah, ulama sirah kata tak ada satu pun peristiwa besar dalam hidup Nabi yang peristiwa itu ditentang, penentangannya itu dilakukan oleh iblis, melainkan hijrah. Kalau tuan-tuan tengok dalam peristiwa hijrah ke Taif, hijrah ke Taif tak ada libat urus iblis, tak ada. Tuan-tuan tengok berkenaan dengan isu perjanjian Aqabah, adalah pelibatan dekat situ syaitan. Ketika mana bai'ah Aqabah kedua, ada satu suara yang Nabi sebut ini adalah syaitan yang bernama Al-Azab, yang menjerit bagi tahu dekat orang kafir Quraisy adanya perjanjian antara orang Islam dengan juga orang Madinah. Yang tu ada, tapi setan. Tapi untuk hijrah Madinah, dia tak boleh turun menteri dalam negeri, dia tak boleh turun menteri kewangan, dia tak boleh turun AJK, dia tak boleh turun jawatan kuasa kampung, tak. Dia turun terus kepala bapak punya setan, iblis turun. Sebab dalam riwayat disebutkan ketika di Darun Nadwah ada satu orang lelaki tua yang datang daripada Najat, dan Nabi menyatakan lelaki tua tersebut adalah iblis. Dan iblis inilah yang menyokong usul daripada Abu Jahal untuk membunuh Nabi SAW. Dan sebab itu, bila satu orang hijrah dia besar, dia nak melakukan hijrah yang besar, dia nak melakukan perubahan baik yang begitu besar, maka jangan pernah rasa selesa, sebab yang akan menjadi bala tentera, yang akan mengemudi bala tentera itu tidak lain tidak bukan, ia adalah iblis. Dan iblis ni dia memang tak suka manusia tu hijrah ke arah kebaikan. Yang tu confirm. Sebab tu bila kita mula hijrah sikit, dia main setan-setan kan.
Oh dia ni main duk pergi semayang dah. Oh sempoi dia ni bagus ya. Kan malam pertama. Malam kedua kita pergi pula. Lalu depan depa balik pada masjid, balik pada surau. Oh ustaz balik, ustaz. Kan baru main kali kedua. Main kali ketiga. Oh mufti balik mufti. Pi kali keempat dia kata aku tak pi kot malam ni. Awak kalau malam pertama aku pi dia panggil aku ustaz, malam kedua aku pi dia panggil aku mufti, malam ketiga aku pi dia panggil aku nabi pula.